Tapi kalau tak baca pun saya rasa rugi juga. Cuma yang jadi concern saya ialah Mio seorang saja ni macam mana? Ah, Boleh. tak jadi masalah kalau nak kita terus baca pun okey, kalau Dr. Sarina nak kupas yang apa tu isu Qabilah Ya. Jabariyah yang minggu lepas tu tak jadi masalah. Ya. Saya rasa macam ni, kita teruskan baca sikit lagi. Boleh? Boleh. Sampai dekat, tapi ni banyak juga ni. Sampai innallaha ashtara minal mu'minin tu. Boleh kan? Kita buku surat 36 tu. Boleh insyaAllah. Boleh? Okey. Tak apa, sambung dulu. Habiskan dulu yang mustahak yang telah kita kupas sebelum ni, tapi dihabiskan dalam bentuk matan tu. Okey, faham din. Faham din yang memaksudkan ketaat setiaan sejati, patuh kepada perintah serta kehendak Tuhan yang hak dan penyerahan diri yang benar-benar mencarikan penyerahan sejati seperti yang telah diringkaskan tadi, sesungguhnya hanya nyata dan benar berlaku sebagai hakikat hidup dalam agama Islam sahaja. Dalam Islamlah tercermin segala kemungkinan makna din itu dengan jernihnya. Dan dalam Islamlah jua berlaku segala pengalaman rohani yang terkandung dalam faham din itu dengan lengkap sempurnanya. Islam itu menuruti cara jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menuturi perkataan yang digunakan ialah menuturi. Islam itu menuturi cara gaya Allah Subhanahu Wa Taala merencanakan pemerintahan kerajaannya. Islam itu meniru gaya pengawalan serta peraturan alam semesta dalam caranya menyatakan kaedah susunan masyarakat dan politik umatnya di ini. Okey, sekejap Saya rasa kita boleh skip sikit di sini Saya nak terangkan macam ni. Yang nak diberitahu oleh Prof di sini dalam muka surat 32, 33 dan 34 ini sebenarnya ialah apabila diceritakan tentang din dalam empat cara maksud ataupun makna dasar yang saling berkait itu, sebenarnya ada dua dimensi di situ. Pertama ialah dimensi dalam bentuk duniawi, dalam bentuk kehidupan yang sekular. Maka sebab itulah disebutkan oleh di dunia ini, maksudnya kehidupan kita di dunia ini apabila disebut din itu. Sebab itulah Prof menyebut tentang hutang, tentang dayan, governor, tentang Madinah, tentang tamadun, itu maknanya di dunia ini. Itu di dunia ini. Tetapi agama itu juga dalam makna dasar yang empat itu tadi, ia merupakan suatu pengalaman kerohanian juga. Iaitu apa yang kita cita-citakan untuk al-hayatid dunya, kemudian al-akhirah. Itu al-akhirah. Jadi kedua-duanya lengkap. Dan kedua-dua dimensi ini lengkap dalam kefahaman din sebagaimana yang dijelaskan, yang saya telah sebutkan dalam sesi-sesi sebelum ini dan yang diulang dan disebut oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Jadi saya ingat di sini muka surat 32, 33 dan 34 itu menerangkan perkara yang saya terangkan tadi jugalah. Benda yang samalah. Jadi mungkin kita boleh skip, pergi terus kepada muka surat 34 tu Mio. Okey, tengok muka surat 34, 34. Peringkat baru kan? Terus kita pergi kepada 34. Yang lain itu mungkin yang kita skip itu sebenarnya mungkin boleh baca sendirilah sebelum selepas ini. Mungkin sambil tunggu maghrib ke tunggu isyak ke boleh baca yang 32, 33 dan 34. Tetapi ia tidak lari daripada maksud yang saya sebutkan tadilah. Dan begitu juga di sini Prof menyebut tentang tijarah dan saya pun telah sentuh sebelum ni tijarah. Tijarah itu ialah perniagaan, perdagangan. Jadi kehidupan kita di dunia ini dan juga apa yang kita ingin capai, keuntungan yang kita boleh bawa ke akhirat itu, ia terkandung di dalam konsep tijarah. Jadi apabila kita sebut tijarah dan perdagangan dan ekonomi, perniagaan, maka juga hutang dan juga sistem kredit dan sebagainya itu, ia tidak lari daripada memastikan ada untung. Kita tidak mahu rugi. Dia mesti untung, dia tak nak rugi. Jadi dalam kaedah inilah maka Al-Quran
menunjukkan kepada kita suatu seolahnya perumpamaan begitu, suatu analogi di mana kita melakukan sesuatu perniagaan, suatu tijarah yang mana kita nak cari keuntungan yang berganda-ganda. Tidak ada orang yang berniaga untuk tidak untung. Tidak ada orang yang berniaga sebab semata-mata nak bagi pada orang lain begitu saja barang-barang yang dijual tu, bukan. Tapi adalah kerana untuk dapatkan keuntungan daripada hasil jualan itu tadi. Jadi itulah yang kita lakukan dalam erti kata din itu tadi, dalam erti kata ibadah kita tadi, dalam erti kata khidmah itu tadi, dan dalam erti kata wa man yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah itu. Maksudnya saya sebutkan sebelum ini konsep qard. Konsep qard ni begini, saya ulang sekali lagi. Saya memang bagi pinjam Mio laptop mungkin saya mengajar Mio dan saya tengok Mio tak ada laptop. Jadi saya bagi laptop kepada Mio dan kemudian Mio gunakan selama setahun. Kemudian saya pun tanya Mio, boleh saya pinjam laptop? Apa perasaan Mio? Laptop tu siapa punya? Laptop tu saya punya, tapi saya tanya, boleh ke bagi pinjam saya laptop? Jadi dalam maksud dia tu. Dalam maksud dia tu. Jadi seolah-olah tuan punya barang yang beri pinjam kepada kita, tanya kepada kita, boleh tak dia nak pinjam barang? Begitu. Jadi kita ini sebenarnya kepunyaan Allah SWT. Maka Allah tanya, siapa yang nak pastikan kewujudan dia, kehidupan dia di dunia ini, khidmat dia di dunia ini, ibadah dia di dunia ini adalah untuk dia betul-betul bagi kepada aku, supaya aku boleh bagi kepada dia keuntungan berganda-ganda, supaya aku boleh bagi kepada dia balasan yang lebih lagi. Itu maksudnya. Dan mungkin saya boleh kaitkan sikit lah. Di perkara yang sama. Okey, kita akan tandakan di sini Mio. Muka surat 36. Kita berhenti di tamat di innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Boleh? Okey, di situ Sebab saya nak tutup dengan perbahasan sedikit tentang konsep Jabariyah dan Qadariyah yang kita yang kita sentuh sedikit saja pada minggu lepas Okey, begini. Pertama sekali, soalan yang diberikan kepada saya oleh saudara Hassan Saleh itu ialah berkenaan dengan pegangan puak Jabariyah dan Qadariyah dalam isu takdir dan juga isu akal, kebolehan berfikir, ilmu itu, dan perkara-perkara tentang qada dan qadar itu. Dan juga soalan itu juga dikaitkan dengan di manakah position Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas di dalam perkara ini jika kita kaitkan dengan penjelasan beliau tentang konsep agama. Iaitu konsep agama terutamanya bahagian agama sebagai ta'ah, iaitu menyerah diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Konsep ibadah itu tadi. Jadi saya cuba untuk mengupas isu ini secara layer by layer. Begitu. Pertama sekali kita kena faham bagaimana boleh timbulnya golongan Jabariyah dengan Qadariyah ini. Jadi saya cerita sedikitlah. Pertama, apa itu Jabariyah dengan Qadariyah? Dan yang kedua, kita akan pergi kepada sedikit penjelasan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang konsep kasab ataupun iktisab ataupun af'alul ibad, perbuatan manusia. Dan yang ketiga, itu saya kata layer by layer tu ada banyak layer. Dan kita cerita sedikit tentang golongan Al-Ash'ari ataupun Asy'ariyah di Malaysia.
Bagaimana pada akhirnya kita masih abide ataupun kita masih mengamalkan ataupun kita berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah melalui Al-Imam Al-Ash'ari dalam konsep-konsep akidah terutama berkenaan dengan takdir serta qada dan qadar ini. Dan yang terakhir ialah bagaimana pegangan Profesor Syed Muhammad Nakil Atas di dalam perkara berkaitan dengan takdir ni. Bagaimana beliau mengupas, bagaimana beliau menyatakan pendirian beliau, bagaimana beliau mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan isu-isu ikhtiar ini contohnya. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu secara ringkas mungkin ataupun yang selebihnya itu macam yang saya sebutkan sebelum ni boleh kita kaji dan kita belik kitab-kitab penting di dalam ilmu kalam dan juga di dalam buku-buku sejarah sekalipun yang berkaitan dengan puak-puak mazahib dan juga tokoh-tokoh agama. Okey, jadi saya sebutkan di sini pertama sekali apabila kita sebut golongan Al-Jabariyah, siapakah yang mula memperkenalkan konsep yang penting seperti perkataan Jabar ini? Jabar ni daripada perkataan Arab Jabara. Maksud dia force, paksa. Paksa. Jadi siapakah yang mula-mula memperkenalkan isu paksaan ataupun isu manusia ini tidak punya choices, manusia tidak punya ikhtiar, manusia tidak punya free will, manusia tidak punya kehendak. Manusia ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi apa yang dia jadi dan untuk melakukan apa yang dia buat. Begitu. Jadi nama tokoh yang besar ataupun yang penting di dalam golongan Al-Jabariyah ni ialah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Dan saya nak sebutkan bahawa golongan pemikiran ini, Jabariyah dan Qadariyah ini ialah golongan yang sangat awal dalam tempoh 100 tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Dan bahkan mereka yang terlibat ini ialah tabi'in. Dan disebutkan bagaimana sahabat-sahabat telah sedaya upaya cuba untuk menghalang daripada kedua ekstremisme ini daripada terserap dalam masyarakat. Jadi golongan Al-Jabariyah ini ialah golongan yang terlebih-lebih dalam membicarakan tentang takdir. Sebab apa kita kata terlebih-lebih itu? Sebab perbahasan mereka itu cenderung kepada manusia ini tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai pilihan, dan juga manusia ini sehingga ke tahap disebutkan sebagai bulu yang ditiup angin, begitu. Jadi kalau tak ada angin maka bulu itu tidak bergerak. Maka apabila ada angin maka barulah bulu itu berterbangan ataupun jatuh di mana-mana. Okey. Jadi antara dalil yang disandarkan oleh puak Jabariyah ini ialah surah Al-Anfal ayat 17. Kata mereka, kata Allah SWT, falam taqtuluhu walakinna Allah qatalahu wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Jadi bukan kamu yang bunuh mereka itu dalam peperangan, tapi aku, Allah SWT yang bunuh. Dan bukan kamu yang melontar, ramai tak, melontar panah ke, melontar barang ke, melontar batu ke dan sebagainya itu. Kamu yang melontar. Maka berdasarkan ayat ini, maka mereka meletakkan pendirian mereka itu tentang isu perbuatan manusia itu sebagai telah ditakdirkan oleh Allah SWT dan tidak ada langsung kekuatan yang bersifat manusia itu. Okey, berbalik pula kepada Al-Qadariyah pula. Okey, kumpulan Al-Qadariyah ini sebenarnya merupakan kumpulan yang liberal lah kalau kita nak cerita. Yang Jabariyah ini Salafi. Terlalu berpegang kepada nas contohnya, tetapi berpegang kepada nas pun tidak ikut nas yang selain daripada itu yang berbicara tentang perkara yang sama itu. Jadi Jabariyah ini ialah ekstrim sebelah kiri. Jadi Qadariyah ini ekstrim sebelah kanan. Jadi dikatakan mereka ini mendapat idea ataupun perbahasan ini asal usulnya daripada
bekasan yang penganut agama Kristian yang akhirnya masuk Islam dan kemudian Kristian balik yang daripada Syria itu. Jadi tokoh yang terutama dalam puak Qadariyah ni ialah Ma'bad Khalid Al-Juhani. Ma'bad Khalid Al-Juhani namanya masyhurlah kalau kita baca tentang isu takdir ni Jadi dikatakan dalam kitab-kitab sejarah macam Ibnul Asir kemudian kitab Ibn Qutaibah kemudian kitab Az-Zahabi, maka dikatakan awwaluman takallama bimas'alati taqdir bimas'alati al-qadr Ma'bad Khalid Al-Juhani. Maksud dia apa? Orang pertama yang membincangkan tentang masalah qadar ini ialah Ma'bad Khalid Al-Juhani. Jadi beliau meninggal pada tahun 80 Hijrah. Jadi boleh bayang tak? Selepas Rasulullah SAW wafat, sahabat masih ada, jadi sudah berlaku polemik-polemik ini. Dan kebanyakannya ditolak lah. Yang ekstremis yang belah ni pun ditolak, ekstremis yang belah kanan pun ditolak. Jadi mereka ini terbalik daripada yang Jabariyah tadi. Kalau Jabariyah tadi mengatakan bahawasanya segala tingkah laku manusia, segala apa benda yang nasib, untung dan sebagainya itu telah ditetapkan oleh Allah SWT dan diberikan dalil-dalilnya. Maka golongan Qadariyah ni pun memberikan dalil-dalilnya juga. Begitu. Jadi dibawakan dua ayat dan yang masyhurnya ialah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan juga dalil lain lah, contohnya kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi kan. Jadi menunjukkan bahawasanya manusia itu mempunyai free will, mempunyai kemampuan, mempunyai kehendak dan juga kekuatan untuk mengaturkan hidup dia tu, menentukan apakah yang dia nak jadi, contohnya memilih memilih A ataupun B contohnya. Jadi isunya sekarang ialah kesan daripada pemikiran yang mereka bawa ini, itu kesannya itu tidak kesan yang positif, kesan yang tak baik. Contoh saya bagi Jabariyah. Mereka sudah tentulah dalam masyarakat kita sekarang ini sudah tidak ada kumpulan ini. Tetapi pemikiran itu masih kekal dalam bentuk-bentuknya yang tersendiri. Dan bentuk-bentuknya itu mungkin tidak dalam kelompok ini puak ni, ini puak Jabariyah Malaysia contohnya. Bukan begitu mungkin. Tetapi ia berada di dalam pemikiran. Jadi bila berada dalam pemikiran, maka apa yang dibawa itu boleh membawa kepada suatu pemikiran yang pesimis. Jabariyah ini. Di mana kita tidak perlulah beramal ibadat, tak payahlah nak semayang, tak payahlah nak puasa, tak payahlah nak buat baik. Sebab apa? Sebab kita telah ditentukan masuk syurga ataupun neraka. Kita dah ditentukan kahwin dengan siapa. Kita dah ditentukan mati bila kan. Jadi kita tak perlu jaga kesihatan kita sangat. Nanti kita akan mati juga. Begitu. Dan juga pemikiran-pemikiran yang bersifat rezeki kita telah ditentukan. Jadi tak payahlah kita nak kerja kuat sangat sebab dah memang tak mengubah apa-apa. Memang Allah dah tentukan kita kaya ke, kita miskin ke, kita mati ke, kita makan apa ke, makanan kita banyak ke sedikit ke, mewah tak mewah. Jadi setakat itu saja. Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Jadi pemikiran yang pesimis ini adalah pemikiran yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW pun sebenarnya. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan, ada satu cerita tu di mana Rasulullah SAW telah pergi ke rumah Siti Fatimah. Maka dilihatnya menantu dia itu Sayyidina Ali. Kita bercakap tentang Sayyidina Ali ni, bukan orang lain. Sayyidina Ali yang dijanjikan syurga itu. Maka beliau sedang berbaring tidur. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Ali, wahai Ali, tidakkah lebih baik kamu bangun semayang ke, beribadat ke, daripada kamu tidur macam tu? Kalau kita terguling macam tu tak? Okey, bangunlah buat amal ibadat ke apa, buat kerja apa-apa yang patut. Maka jawab Ali, katanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam genggaman Allah? Bukankah kita ini dalam genggaman Allah? Maka Rasulullah SAW keluar daripada rumah itu dalam keadaan menepuk paha ni. Menepuk paha. Marah. Menepuk paha. Rasulullah menepuk paha ni. Marah. Dia kata orang zaman sekarang ni suka nak argue. Suka nak rebut apa-apa yang orang cakap. Begitu lebih kurang macam tu. Satu. Dan kemudian asar satu cerita tentang wabak yang berlaku di Madinah pada waktu
pada suatu waktu dulu di zaman hayatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka berlaku pandemik juga waktu itu. Jadi apabila dunia Islam ditimpa pandemik itu, maka Sayyidina Umar telah mengajak dengan bersungguh-sungguh sahabat-sahabat ini untuk keluar daripada bumi itu. Untuk keluar daripada Madinah itu, untuk keluar, pergi ke tempat lain, lari daripada pandemik itu, cuba cari kesihatan di tempat lain. Maka katalah salah seorang daripada sahabat itu, katanya, "Wahai Umar, adakah kamu mahu lari daripada takdir?" Maka jawab Sayyidina Umar, "Aku mahu lari daripada takdir Allah ini kepada takdir Allah yang lain." Begitu. Jadi ini Umar, kita berbicara tentang sahabat yang begitu faham apa yang dibawa, mesej, tema yang dibawa Rasulullah SAW. Dan juga sudah tentulah satu hadis yang perlu saya sebutkan ialah tentang hukuman yang dikenakan kepada setimpal kepada mereka yang buat kesalahan, iaitu fahkum bizawahir. Maka kamu hukumlah dengan perkara-perkara yang boleh kamu lihat daripada luarannya. Contohnya kalau macam orang yang mengaku dia melakukan zina dan sebagainya itu, maka hukumlah mereka itu daripada pengakuan, penyaksian mereka itu, ataupun ada orang nampak, ataupun ada bukti. Begitu. Jadi menunjukkan bahawasanya perilaku, tata cara perilaku dan perbuatan itu dikira dan dianggap sebagai dan dikenakan hukum. Jadi kalau takkanlah Rasulullah SAW suruh kita membuat suatu penghukuman yang adil tidak adil itu bergantung kepada perbuatan itu. Tengok pada perbuatan itu, katanya. Az-zawahir itu perbuatan itu. Jadi kita sambung sikit lagi tentang layer yang kedua. Bila kita sebut tentang ahli sunnah wal jamaah, maka sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ini ia telah muncul lebih kurang 100 hingga 200 tahun selepas Jabariyah dengan Qadariyah ini. Jadi imam-imam yang besar, tokoh-tokoh besar dalam mazhab Asy'ariyah ini, seperti Abu Hasan al-Asy'ari sendiri, kemudian Abu Bakar Al-Qadi, Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali sendiri. Walaupun Al-Ghazali itu dah sedikit kemudian, itu 1111 Masihi itu. Jadi sudah beberapa ratus tahun selepas Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi kesinambungan kefahaman ini diteruskan. Dan hinggalah kepada sekarang ini oleh Profesor Syed Muhammad Nakil Atas sendirilah, kerana beliau ini melangsungkan pemikiran golongan ahli sunnah wal jamaah ini dalam bidang akidahnya, dan kemudian menyepadukan jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan semasa itu bukan sahaja dengan jawapan ilmu kalam, tetapi juga dengan jawapan sufiyah, iaitu suatu approach yang di pioneer ataupun diusahakan secara penerajunya oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Jadi yang kita nak ceritakan di sini lah, bila kita bercakap tentang idea, tentang golongan, tentang pemikiran, akan ada pemikiran-pemikiran yang bertindan dan juga yang menjadi macam subset. Kalau kita belajar matematik dulu, kan, dia ada set ni, kemudian dia boleh di subset, dia bertindan di sini, dan bertindan di sini sikit, bertindan di sini sikit. Contohnya kalau kita kata golongan Jabariyah itu tadi, dia ada Jabariyah yang khalisah, yang pure, yang totok. Tapi dia ada juga Jabariyah yang kurang sedikit. Sama macam Syiah, dia ada yang betul-betul ekstrim begitu. Zaidiyah contohnya. Dan kemudian dia ada yang memang sikit dia punya ekstremisme terhadap ataupun ta'assub kepada Sayyidina Ali itu. Dan begitu juga apabila kita bercakap tentang golongan ahli sunnah wal jamaah ini, tokoh-tokoh yang besar ini bukan ulama biasa-biasa ni, ulama besar-besar. Mereka pun membicarakan juga tentang isu takdir ini, isu qada dan qadar ini. Jadi secara umumnya kita boleh kata beginilah, Imam Al-Asy'ari sebenarnya pada awal permulaan hidupnya itu selama 40 tahun, beliau telah abide ataupun berada di dalam lingkungan golongan Mu'tazilah, bukan? Dan kemudian akhirnya selepas timbul satu
perdebatan dan juga isu yang tidak dipersetujui oleh beliau itu, maka barulah beliau mengeluarkan dirinya itu daripada golongan Mu'tazilah itu tadi. Dan pada waktu hidupnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini, terdapat 3 golongan besar pada waktu itu. Kita kena faham dari segi idea ataupun sejarah pemikiran. Kita cuba faham di situ. Kenapa berlaku sedemikian? Jadi pertama ialah golongan yang dipanggil Salafi. Salafi ini 100% nas. Ikut nas, semua benda ikut nas. Ikut nas. Sehingga menidakkan akal lah sebagai salah satu cara untuk memahami nas dan juga berfikir secara logik dan juga rasional. Okey, manakala yang ekstrem yang satu lagi ialah menggunakan akal betul-betul, iaitu golongan filosof. Golongan ahli falsafah pada waktu itu. Jadi Mu'tazilah sebenarnya adalah golongan yang cuba untuk menyepadukan antara kedua approach ini. Dan pada awalnya mereka perform well, tetapi sehinggalah satu saat di mana mereka menunjukkan bahawasanya jika berlaku suatu pertembungan antara akal dan nas, maka mereka memberi prioriti ataupun primacy kepada akal melebihi nas. Maka waktu itulah Al-Imam Al-Asy'ari mengundurkan diri daripada golongan ini dan kemudian menghujahkan dan juga membuat argumentasi beliau sendiri yang akhirnya terkenal dengan nama Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dan sudah tentulah Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita balik kepada cerita Jabariyah Qadariyah ini tadi, bila kita bincang tentang isu takdir itu tadi, sebenarnya mereka mengakui ataupun mereka of the opinion, of the view that mereka memegang ataupun berpendirian bahawa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Telah ditakdirkan Allah SWT. Ajalnya, mautnya, jodohnya, rezekinya, matinya itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Cuma isunya sekarang ialah bila diakui bahawasanya ilmu Allah itu adalah mutlak, kemudian iradah Allah itu adalah mutlak, melebihi iradah manusia, walaupun manusia ada iradah dia, dan ilmu manusia pun ada diberikan secara secara tidak banyak begitu, dan kemudian manusia diberikan akal untuk berfikir dan sebagainya itu, maka golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengatakan ataupun sedikit berbeza pendapat dalam isu iktisab ataupun kasab, iaitu perbuatan manusia, af'alul ibad ni. Setakat mana yang dikatakan setakat manakah yang dikatakan manusia itu boleh bertindak sendiri, manusia itu boleh menentukan, manusia itu boleh memilih. Di situ, sedikit di situ. Tetapi tidaklah totok bahawasanya manusia ini pesimis, maka tak payahlah kita nak fikir, nak cuba beribadat sebaik-baik mungkin untuk masuk syurga dan kemudian tak nak masuk neraka, sebab kita dah ditentukan. Kalau kita dah memang jadi pencuri, dah nak buat apa kan? Dan amal ibadat macam mana pun masuk neraka juga. Jadi bukan begitu. Jadi approach-nya ialah approach di mana dijelaskan tentang isu kasab itu tadi. Jadi berlaku perbezaan pendapat juga sedikit dalam kalangan tokoh-tokoh ini, di mana contohnya saya sebut Al-Baqillani yang meninggal pada tahun 400 Hijrah ni, 403 Hijrah ni, mengatakan bahawasanya pada perbuatan manusia itu ada dikenakan pengaruh kuasa Allah, iaitu fi'lullah. Dan kemudian ada fi'lul ibad. Tapi fi'lul ibad ni, pengaruh kuasa manusia ini ialah yang melibatkan terjadinya perbuatan itu. Maknanya macam ni, akan ada sedikit perbincangan tentang ilmu, tentang fungsi berlakunya perkara itu, dan apabila berlakunya, maka adakah itu pengaruh kuasa manusia atau pengaruh kuasa Allah SWT. Begitu dibincangkan. Dan sudah tentulah Imam Al-Ghazali ini lebih cenderung kepada Imam Al-Asy'ari lah dari segi perbincangan beliau tentang isu kasab dan iktisab ini. Okey, kita pergi kepada mungkin saya boleh skip tentang golongan Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Cuma cukup untuk saya ceritakan sedikit di sini bahawasanya
kitab-kitab yang membicarakan tentang ilmu akidah dan juga kalam di Malaysia ini sudah begitu banyak yang kita tengok yang dibincangkan itu melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Asy'ari sendiri, Al-Baqillani, Al-Baghdadi, kemudian Al-Juwaini, kemudian kita ada Al-Ghazali, Asy-Syahrastani, Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri dan As-Sanusi. Ni saya perlu sebutkan tokoh-tokoh ini. Dan kita boleh Google kitab-kitab yang melibatkan mereka ini. Macam kalau Al-Asy'ari itu ada kitab Al-Luma', ada kitab dia panggil Al-Asma' wal Ahkam. Dibincangkan tentang perkara-perkara penting dalam bidang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Dan kemudian Al-Mujaz. Jadi begitu jugalah imam-imam lain ini, banyak kitab-kitab mereka ini dibincangkan di peringkat pondok-pondok sewaktu mungkin dalam 200-300 tahun kebelakangan ini, iaitu dalam mungkin kurun ke-19, kurun ke-18 begitu. Sudah mula bukan sudah mula, sebenarnya sudah dibincangkan. Bahkan permulaan perbincangan itu ialah pada penghujung kurun ke-13 begitu. 12 something. Sudah terjadi suatu pengajaran dan pembelajaran berkenaan dengan ilmu akidah ini dengan pengaruh Ahli Sunnah wal Jamaah ini di tempat-tempat institusi-institusi pendidikan begitu. Dan kemudian akhirnya dalam persoalan qada dan qadar ini kita perhatikan di Malaysia khususnya masyarakat sudah menerima suatu ajaran daripada ustaz-ustaz, daripada cikgu-cikgu, alim ulama ini, bahawasanya segala sesuatu tu telah ditentukan oleh Allah SWT dan diterima pakai qada dan qadar dan sebagainya itu. Bahkan dalam pepatah Melayu pun ada mengatakan rezeki secupak takkan jadi segantang, bukan? Dah masuk dalam tradisi, dalam pemikiran dan budaya orang Melayu pada waktu itu, rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Jadi walau bagaimanapun berlaku jugalah sedikit bukan polemik jugalah, ulama dulu mereka cuba untuk mengurangkan pengaruh Mu'tazilah sebenarnya daripada masuk ke dalam masyarakat itu. Kenapa? Kerana approach rasionalistik itu sudah kurang disukailah oleh ulama-ulama ini, kerana mereka risau pembawaan itu boleh membawa kepada masyarakat ini sudah nak membebaskan diri daripada nas itu tanpa selayaknya, bukan? Jadi berlakulah sedikit macam bukan kesepaduan lah, dia macam ambil jalan tengah oleh ulama yang seperti Syekh Daud Abdullah Al-Fatani contohnya, yang lahir lebih kurang kurun yang sama juga 13 Masihi begitu. Jadi di dalam kitab beliau itu Ad-Durrus Samin, maka dijelaskan bagaimana perbuatan yang bagaimanakah yang tak boleh diubah, dan perbuatan bagaimanakah yang boleh diikhtiarkan. Jadi kata Syekh Daud Al-Fatani ini, yang mana kita boleh lebih kurangnya diringkaskan begini. Kalau yang bersifat sunnatullah itu, takdir Allah yang bersifat sunnatullah itu, contohnya rupa parasnya, jantinanya, kemudian makan minumnya, kemudian kegemarannya, dan kemudian warna kulitnya, contohnya, dan kemudian semua perkara-perkara lain yang berkaitan dengan yang disebutkan itu tadi, maknanya cerdik dan atau tidak cerdiknya masa dalam belajar dan sebagainya itu, bukan? Dan kemudian matanya tajam tidak tajamnya, ataupun telinganya mungkin dia pekak ataupun tidak, kemudian OKU atau tidak OKU sempurna, itu tidak boleh diubahlah, itu tidak boleh diubah. Tetapi sebahagian daripada perbuatan manusia itu diberi peluang untuk buat pilihan, untuk kita membuat pilihan, dan ia melibatkan dosa pahala lah, melibatkan dosa pahala dan melibatkan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada syurga ataupun neraka itulah. Jadi dan diceritakan di dalam kitab itu juga bagaimana terdapat dalil-dalil yang telah diberikan oleh ulama-ulama yang sedemikian
yang membantu untuk kita memahami konsep takdir itu dan menerimanya. Yang lebih mustahil ialah menerima. Okey, kita pergi kepada layer yang terakhir yang mungkin sebelum kita tutup pada malam ini, ya. Okey, pertama sekali kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada Profesor Al-Atas bila kita cuba untuk mengkategorikan beliau sama ada di dalam golongan Jabariyah atau Qadariyah. Tidak boleh begitu. Ibaratnya seperti saya tanya Mior, awak Jabariyah ke Qadariyah? Bagaimana perasaan kita? Jadi dalam erti kata lain, Jabariyah dan Qadariyah ini dan juga mazahib i'tiqad yang lain itu patut kita faham secara apakah yang mereka pegang itu. Dan di mana yang tidak betul dan di mana yang betul, dan kemudian apakah yang patut dilakukan untuk mengelakkan supaya masyarakat melakukan perkara-perkara yang tidak patut dilakukan. Itu peranan ahli agama sebenarnya, dia menjaga masyarakat itu, menjadi guardian kepada masyarakat itu supaya mereka ini tidak masuk ke dalam tidak jatuh ke lembah kehinaan begitu. Jadi kita kembali kepada Profesor Syed Muhammad Nakil Atas. Pertama sekali, secara jelaslah beliau merupakan seorang yang mengikut tradisi dan juga cara dan juga approach ulama-ulama yang muktabar, bermula daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu. Contohnya dalam bidang tafsir itu Ibnu Abbas sendiri, Abdullah Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi, dan kemudian dilanjutkan cara untuk approach kepada isu itu, kalau kita nak ringkaskan ialah pergi kepada Imam Syafi'i, dari segi mazhabnya, dan kemudian Imam Asy'ari dari segi akidah kalamnya itu, bukan? Dan yang menariknya ialah Profesor Al-Atas menggunakan approach seperti yang digunakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Bagaimana? Iaitu dengan cara menyatukan penjelasan tentang isu-isu yang berkait dengan umat Islam sejagat dari segi ilmu kalam dan juga sufiyah, sufi. Dan sudah tentulah approach yang dibawa oleh Profesor Al-Atas ini bersifat higher sufism, bukan lower sufism. Sufism itu ada dua. Satu yang bersifat praktikal itu sahaja. Kumpulan zikirnya, kemudian pakaiannya mungkin, kemudian tarikatnya itu. Tetapi yang Profesor Al-Atas ini lebih tinggi, iaitu bersifat higher sufism, iaitu sufi yang lebih tinggi, di mana perbincangan ataupun penjelasan tentang konsep-konsep sufi itu boleh dijelaskan dengan begitu terperinci dan panjang lebar sekali di dalam kitab-kitab yang dikarang, seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali lah di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau itu. Dan sudah semestinya saya kena terangkanlah kitab yang menjadi pegangan kepada pendirian Prof berkenaan perkara-perkara penting di dalam hidup umat Islam sekarang ini, sudah tentulah tidak lari daripada membincangkan tentang mukaddimah dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam yang beliau karang itu, iaitu 40 muka surat yang pertama itu. Itu dijelaskan dengan ringkas tetapi padat tentang pegangan ataupun perkara yang patut dicakna ataupun diambil hal oleh orang-orang Muslim kita ini, terutamanya oleh mereka yang ahli agama dan ahli ahli haq dan juga ahli hakikah. Jadi dijelaskan di dalam Prolegomena itu tidak dijelaskan perkataan Jabariyah dan Qadariyah pun. Bahkan yang disebut ialah isu ikhtiar. Isu ikhtiar. Ataupun di dalam bahasa perkataan yang beliau gunakan, freedom. Freedom. Jadi kata Profesor Al-Atas, ikhtiar ataupun freedom ataupun kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih ini perkataan yang tepat untuk digunakan ialah perkataan ikhtiar. Ikhtiar. Dah jadi perkataan Melayu pun. Ikhtiar, ikhtiar hidup, kan? Option lah, pilihan. Dan bukan hurriyah. Bukan hurriyah. Hurriyah ini dia lebih kepada
liberty kot. Liberty macam kebebasan yang diwar-warkan oleh barat, oleh barat. Macam mana kebebasan bersuara, kebebasan media contohnya, kebebasan wanita, kebebasan LGBT contohnya itu. Jadi sekarang apabila kita bincangkan isu ikhtiar, maka sudah tentulah ikhtiar ini ia berkait dengan perkataan khairun dan khayara, iaitu baik, good. Jadi bila sebut khairun, ikhtiar ialah memilih antara dua alternatif, baik dan buruk, atau antara dua perkara baik itu dipilih yang lebih baik antara keduanya itu. Begitu. Itu ikhtiar. Tetapi kalau kita memilih yang lebih tak elok daripada dua alternatif itu, maka itu bukan ikhtiar. Jadi saya nak terangkan bahawasanya Profesor Al-Atas menjelaskan isu-isu penting yang beliau rasakan patut diketengahkan oleh masyarakat. Maknanya kita tak payah caralah. Kita tak payah fikir, tak peduli yang isu-isu yang tak penting. Ini benda yang penting. Dan perkara-perkara ini diketengahkan di dalam mukadimah dalam prolegomena beliau, muka surat 1 hingga 40 itu. Dan kalau kita tengok muka surat 33 hingga 34 khusus berbicara tentang ikhtiar ini tadi, berbanding dengan jika kita sibuk berbincang tentang Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya itu tadi. Jadi ini yang Prof kata kita kena perhatikan, kita kena lihat, kita kena kaji, kita kena faham yang ini. Dan apabila Prof menyebut tentang freedom of choice, itu ada caption tu, ada maksud dia. Iaitu ia berbeza daripada barat. Barat melihat freedom tu bagaimana? Kita melihat freedom ini, saya sebutkan freedom dalam konsep ikhtiar ini, ia mengambil kira pertama yang saya sebutkan tadi, pilihan antara dua pilihan yang baik, tapi mana yang lebih baik? Ataupun pilihan antara satu baik, satu tidak baik, maka mesti pilih yang baik. Begitu. Satu. Yang kedua, apabila kita bincang tentang choice itu tadi, pilihan itu tadi, maka ia akan berkait dengan konsep adil, konsep keadilan. Di mana katakan kita pilih antara dua option itu, kita pilih yang lebih buruk. Contohnya kalau kita nak beli kereta lah contohnya. Satu kereta itu agak mahal dan kita tak berapa nak mampu. Kita nak pakai Audi contohnya. Tak berapa nak mampu. Satu bulan mungkin dah RM3,000 untuk bayar installment bulanan. Itu belum ambil kira road tax, insurance body dan sebagainya. Dan juga minyak pun tak mampu kot. Okey. Tapi yang kedua, kita boleh beli mungkin kita ambil X70 je lah. X70 dah lah kereta Malaysia, so boleh promote barang Malaysia bukan? Dan harganya pun mungkin tak berapa mahal, dalam RM100,000 begitu. Jadi mungkin kita masih mampu untuk bayar RM1,000 hingga RM1,200 sebulan. Dan kemudian tanggung beberapa perkara lain lah. Okey, jadi apabila kita pilih X70 itu menunjukkan kita sudah adil dengan kemampuan diri kita. Tetapi jika kita pilih kereta Audi itu tadi, yang harganya RM300,000 sebulan, RM300,000 itu, maka kita sudah menyebabkan rasa tanggungan itu berat. Jadi kita telah melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Ini berkait rapat dengan konsep ikhtiar itu tadi. Dan sudah tentulah banyak perkara-perkara lain berkait dengan ikhtiar. Antaranya ialah konsep adab. Adab ini ialah memahami dan mengenali dulu, recognition, dan kemudian meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengiktiraf sesuatu mengikut martabatnya itu, iaitu acknowledgement, recognition and acknowledgement. Kenal dan kemudian mengiktiraf dengan seberapa adanya. Jadi ini pun berkait dengan konsep ikhtiar itu tadi. Maknanya kalau kita tak kenal, macam mana kita nak buat pilihan yang bagus? Macam mana kita nak buat pilihan yang bagus antara dua pilihan itu tadi? Dan sudah tentulah berkait juga dengan satu lagi perkara, itu fadilah, virtue. Fadilah ni maksud dia akhlak, konsep akhlak. Jadi ikhtiar ini juga melibatkan akhlak. Bagaimana kita mempunyai akal yang sehat, akal yang sejahtera,
hikmah, kebijaksanaan, dan kemudian kita mampu mempunyai courage ataupun syaja'ah untuk melaksanakan choice yang kita buat itu. Ini ialah dia panggil ummahatul fadail kalau dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, dia ada fadail. Jadi empat ummahatul fadail yang disyarahkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau ialah syaja'ah, ifah, hikmah dan juga adil. Jadi berkait rapat. Jadi lain kali mungkin kita ceritakan perkara ini balik. Dan sudah tentulah ia berkait juga dengan iman. Ini kita masih cerita tentang ikhtiar. Dia tidak lari daripada konsep ikhtiar itu tadi. Jadi ini cara Profesor Al-Atas menjelaskan tentang isu takdir itu tadi, dan juga perbuatan manusia dan juga penggunaan akal. Walaupun agama itu bermaksud ketaatan, tetapi kita diberikan akal oleh Allah SWT untuk berfikir dan untuk digunakan. Dan Profesor Al-Atas sangat menekankan isu bagaimana kita berjihad melawan hawa nafsu, bagaimana kita berjihad melawan an-nafsul hayawaniyah kita itu, bagaimana kita kena jadikan an-nafsun natiqah itu sebagai suatu default setting kita. Itu default setting kita. Kalau kita nak configure komputer kita di sini, maka kita default setting kita ialah an-nafsul an-natiqah itu tadi, iaitu an-nafsu yang sama yang telah mengakui alastu bi rabbikum qalu bala syahidna dulu. Jadi ini isu yang cuba digarap oleh Profesor Al-Atas. Jadi penjelasan dan juga perbincangan tentang isu ikhtiar ini telah digarap bukan sahaja melalui akidah, melalui kaedah ahlul kalam, mutakallim, tetapi digabung jalin dengan tasawuf, di mana kita kena mengakui, kita kena menerima, kita kena mengikhlaskan diri kita, kita kena berjihad melawan hawa nafsu kita. Itu adalah approach sufi sebenarnya. Jadi tak semua perkara di dalam masyarakat ini boleh diselesaikan dengan cara mutakallim juga. Tetapi kebanyakannya boleh diselesaikan dengan cara tasawuf, dengan cara pembersihan jiwa, dengan cara penerimaan, dengan cara mengakui keesaan dan kekuatan Allah SWT itu. Dan berkait juga dengan ikhtiar itu tadi, saya sebut yang seterusnya ialah iman. Jadi iman itu apa? Iman itu kepercayaan kan? Tauhid itu tadi yang kita telah ceritakan sebelum ini. Okey, yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu pun terkandung di dalam iman. Tetapi yang lebih lanjut lagi daripada sini dijelaskan oleh Profesor Al-Atas ialah pertama, iman itu ialah ketenangan. Bagaimana ketenangan itu kita dapat? Pertama, iman itu sendiri ialah kebebasan daripada hazan ataupun dipanggil anxiety, ketakutan, kerisauan yang melampau yang disebabkan oleh syak. Sebab iman ini dia yakin, berasal daripada ilmu, daripada keyakinan. Boleh rujuk saya punya makna kebahagiaan dalam Islam dalam siaran YouTube saya lah. Ada saya ceritakan sebanyak 8 sesi berkenaan dengan maksud saadah dan juga yakin itu. Okey, dan kemudian iman itu juga bebas daripada takut. La takhaf wa la tahzan, itu khauf dengan huzn. Dan kemudian disebabkan kita kesanggupan dan kita mengiktiraf Allah SWT itu, maka kita menyerah diri kepada Allah SWT. Maka kita pun rasa ketenangan jiwa itu. Dan akhirnya daripada itu kita dapat kebahagiaan. Jadi perkara ini dijelaskan oleh Prof. Bertali temali, titik tolak, berkait mengait, dan yang satu membawa kepada yang lain, yang satu membawa kepada lain. Dan ini juga approach Profesor Al-Atas yang memang yang beliau cuba tunjukkan kepada kita, tafsir takwil beliau lah. Bagaimana maksud perkataan tertentu itu yang dijaga lafaz dan maknanya itu boleh membawa kita kepada cerminan hakikat itu. Kita faham hakikat sesuatu itu dan kemudian kita